Rentasan berita edisi 1437, saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Jangan bawa Lok-Lak, Tongong dan Gedebek ke Johor. Debat Perdana Madani, jalan terbaik bina negara. Jangan sesuka hati, tunggang agama. Hinanya PN, jahatnya PAS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tin kosong memang kuat betul bunyinya sekali diketuk melantun gegarannya sehingga ke langit ketujuh. Istilah itu tepat jika diberikan kepada gelombang rakyat yang dimainkan di Perikatan Nasional PN ketika ini hanyalah temberang dan cakap-cakap kosong. Kononnya menggambarkan seluruh rakyat menyokong gelombang berkenaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan mempersoalkan penggunaan istilah tersebut yang tidak tepat malah jauh panggang daripada api. Itu bukan gelombang rakyat. Macam mana pula itu dipanggil gelombang rakyat? Ini kerana Malaysia ada 14 negeri dan mereka dapat 4 negeri sahaja. Kita ada 10 negeri. Takkan mereka tak tahu matematik? 10 jauh lebih banyak daripada 4. Jangan nak cakap itu gelombang rakyat, temberang saja. Itu hanyalah gelombang hijau yang tak sampai ke mana dan 4 negeri itu sahajalah gelombangnya. Katanya mengulas mengenai gelombang rakyat yang dikatakan turut berlaku di Johor. Mengulas lanjut, beliau percaya pengundi di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram bijak menilai dan membuat keputusan tepat bagi memilih wakil rakyat di kawasan mereka. Ahmad Maslan berkata sudah tentu pengundi di kawasan terlibat tidak mahu kawasan yang berada dalam kerajaan hari ini ditadbir oleh pihak pembangkang. Katanya Parlimen dan Dun tersebut sebelum ini berada di bawah wakil rakyat kerajaan selain meminta pengundi menjadi rasional dengan menolak calon pembangkang supaya Pulai dan Simpang Jeram tidak menjadi kawasan pembangkang. Kenapa kita tiba-tiba nak jadi pembangkang? Kawasan pembangkang ini tidak ada faedah 1 sen pun. Jadi kita teruskan supaya kawasan ini berada dalam kerajaan. Mereka perlu bijak menilai sama ada mereka mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang dibentuk dengan kerjasama PH, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN atau sebaliknya, ujar beliau. Pada pilihan raya umum ke-15, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Pulai selepas memperoleh 64,900 undi, menewaskan Nur Jazlan Barisan Nasional yang memperolehi 31,726 undi, manakala calon PN Loh Kah Yung memperoleh 20,677 undi. Sementara itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata, PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram akan membuka era kerajaan perpaduan diperkukuh dengan kemenangan kedua-dua calon yang dipertandingkan. Katanya gelombang hijau yang direkayasa oleh PN semenjak pilihan raya umum ke-15 atau PRU15 langsung tidak akan menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Bila kita kata gelombang, ia adalah sesuatu yang menghapuskan semuanya. Tetapi apabila PN hanya menang Kedah, Terengganu dan Kelantan, gelombang apanya? Sekadar mengekalkan kemenangan mereka sebelum ini. Saya berani mengatakan bahawa gelombang perpaduan amat kukuh dan kuat. Saya yakin negeri Johor adalah satu tempat yang subur untuk perpaduan itu direalisasikan dan dicerakinkan. Justru saya merayu kepada pengundi untuk menatang gelombang perpaduan ini dengan penuh rasa kasih kepada negara, katanya di petik sumberkini.my. Naib Ketua Pemuda UMNO Muhammad Hairi Muhammad Shah berkata PRK yang diadakan bukan masa untuk PN dan PAS membuat eksperimen bermain persepsi tentang gelombang yang didakwa tercetus pada PRN 6 negeri akan melanda Johor. Sebaliknya PN perlu menyatakan perubahan yang hendak dibawa pada PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram.
Sebelum ini, Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknud dalam satu kenyataannya ketika di Bakri menyebut kononnya PRK Simpang Jeram akan menjadi pintu masuk kepada gelombang PN di Johor. Malah, Menteri Besar Kedah ini juga cuba bermain persepsi dan menghasut pengundi di Dun Simpang Jeram untuk membuat eksperimen memastikan kononnya gelombang PN itu kekal. Saya agak pelik dan keliru mengapa Sanusi cuba bermain dengan persepsi sedemikian sedangkan tidak mengemukakan apa-apa yang cuba PN ingin bawa kepada Johor, ujarnya dalam muat naik di Facebook beliau. Jom Channel ingin mengingatkan Sanusi dan para pemimpin pembangkang tentang cara politik bangsa Johor. Di Johor ada cara Johor, bangsa Johor ada identitinya tersendiri dan politik di Johor juga ada caranya yang tidak terikut dengan negeri-negeri lain. Jangan terlalu taksub bermain persepsi, tapi raikan pesta demokrasi ini dengan idea dan solusi. Pemimpin PN bangunlah dari dibuai mimpi dengan kemenangan PN di 3 negeri pada PRN baru-baru ini. Oops, kejap. Bukan merampas ya, mengekalkan kemenangan sahaja. Kepada pimpinan PN, usahlah terleka dan terlalu bangga dengan kemenangan parti anda di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu tempoh hari. Jangan bawa lok-lak hang ke Johor. Jangan bawa tongongmu dan gedebemu ke Pulai dan Simpang Jeram. Kuat pokok berakar tunjang terpasak teguh ke dalam bumi. Mari pupuk semangat juang bersatu teguh demi pertiwi. Malaysia Madani adalah satu gagasan besar yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gagasan ini diunjurkan sebagai satu etos nasional yang bersandar pada 6 prinsip utama. Prinsip-prinsip itu disusun sebagai asas kepada sebuah sistem nilai yang harus memimpin Malaysia secara rapat dan tegas dalam menguruskan negara ini dan memeta masa depannya. Harapan kita Malaysia bertumbuh menjadi sebuah negara matang, syarat dengan nilai-nilai unggul dan dicirikan dengan kesejahteraan yang merentasi segala latar dan perbezaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, debat madani berhasrat menampilkan kepada semua bahawa kerencaman identiti dari segi leluhur bangsa, pecahan etnik maupun pegangan agama bukanlah satu masalah. Semua itu adalah kekuatan yang mesti diraikan dari lonjakan potensinya. Kerajaan perpaduan bukan sahaja sebuah kerajaan yang sederhana, tetapi sebuah kerajaan yang menerima hakikat bahawa apa-apa sahaja gagasan yang kita perkenal dan usahakan mestilah bersifat dinamik dan memerlukan kefahaman serta penerimaan yang baik oleh masyarakat, tegas beliau. Justru debat Perdana Madani yang telah dilancarkan pada 21 Ogos 2023 yang lalu di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM adalah salah satu cara dan pendekatan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyumbang dalam menjayakan Malaysia Madani. Secara asasnya terdapat beberapa dimensi penting yang menjadi penegasan kita dalam menganjurkan debat Perdana Madani ini. Pertama, Malaysia Madani bukan sahaja tentang sistem nilai yang unggul atau idea besar. Lebih utama, ini adalah satu seruan kebersamaan dalam memberi yang terbaik kepada tanah air. Sebagai sebuah kementerian yang menguruskan bakat, ilmu dan kebijaksanaan watan, debat Perdana Madani ini adalah saluran untuk segala kelebihan intelektual diangkat dan dikongsikan dengan negara. Kita mahu menggembeling segala kekuatan dan kelebihan dari segi idea dan pemikiran besar untuk disumbangkan kepada usaha membawa kesejahteraan tanah air. Bagi pihak KPT, debat Perdana Madani ini adalah sebuah projek untuk negara yang memfokuskan kepada penjanaan idea dan buah pandangan. Kerana tanpa idea dan buah pandangan yang pelbagai, tidak ada agenda dan misi bersama negara yang akan berjaya, tegas Khalid. Kedua, debat Perdana Madani adalah pentas kita memperincikan strategi dan tindakan bagi menjayakan Malaysia Madani. Malaysia Madani adalah gagasan besar yang bersifat etos nasional, tetapi untuk sesebuah gagasan besar itu berjaya dan mencapai matlamat murninya, kita mesti mengisi gagasan tersebut dengan cara yang betul, praktikal dan strategik. Idea besar yang baik jika diterjemahkan dengan cara yang berkesan akan berakhir sebagai sekadar slogan kosong. Saya yakin setelah mendengar syarahan daripada semua tokoh yang dijemput, kita berpeluang melihat dengan lebih jelas apakah kelebihan Malaysia Madani sebagai sebuah gagasan negara. Malah kita akan dapat meneliti secara objektif apakah kekurangan dan lakuna yang ada yang mesti diperbetul dan diperkukuh secara berlapang dada. Yang ketiga dan terakhir, saya memberi jaminan bahawa segala pengamatan serta perspektif yang dikongsikan oleh semua panel yang bijaksana hari ini bukan sahaja
sangat kita hargai tetapi akan diberi perhatian yang serius. Ini kerana debat Perdana Madani ini menghimpunkan minda-minda besar. Mereka adalah tokoh yang dihormati, yang kaya dengan ilmu dan pengalaman, tambah beliau. Pentas debat Perdana Madani ini mengumpulkan tokoh-tokoh ulung kerana kerajaan mahu memastikan idea-idea besar berkenaan Malaysia Madani diuji dan dibahaskan secara terbuka dan kritikal. Sekalipun rakyat dilihat memahami nilai dan pendirian yang membentuk gagasan Malaysia Madani, kita sebenarnya masih sangat memerlukan pandangan, kritikan serta saranan daripada golongan bijak pandai. Kini pentas debat Perdana Madani dibuka seluas-luasnya. Ia adalah ruang dan peluang kita semua mengutip segala nilai tambah yang ampuh dalam menjayakan Malaysia Madani. InsyaAllah, debat Perdana Madani ini akan terus diangkat sebagai jalan penting dalam menjayakan gagasan besar negara. Tepian selat keliling perahu, bunga cemara bertemu silang. Kerajaan dan rakyat saling membahu, bina negara kebercu gemilang. Kerajaan sedia menambah baik hal ehwal Islam di Malaysia agar lebih inklusif dan bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada umat Islam, malah rahmat kebaikannya juga boleh dirasai oleh masyarakat bukan Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung kasih atas kesudian Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mencemaduli mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia MKI ke-70 di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Dia berkata mesyuarat MKI berkenaan jelas menzahirkan keprihatinan tuanku terhadap pengurusan hal ehwal Islam di negara ini. Patik dan seluruh jentera kerajaan perpaduan khususnya agensi Islam menjunjung duli dan beritizam untuk memastikan tadbir urus hal ehwal Islam dilaksanakan dengan sebaiknya seperti mana yang dihasratkan oleh Majlis Raja-Raja. Patik meyakini dengan perkenan dan restu duli-duli tuanku jua, usaha memperkukuhkan institusi pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri dapat dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan, katanya menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook semalam. Pada masa sama, Anwar juga turut menzahirkan penghargaan kepada ahli MKI dan wakil negeri-negeri yang hadir pada mesyuarat berkenaan. MKI yang bersidang buat kali ke-70 telah membincangkan satu kertas dasar berkaitan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Sultan Sharafuddin yang mempengerusikan mesyuarat tersebut bertitah segala keputusan yang dicapai oleh MKI berkaitan isu kalimah Allah itu nanti akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada mesyuarat yang akan datang. Mesyuarat MKI pada sidang kali ini membincangkan satu kertas dasar berkaitan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam dengan menggariskan panduan yang lengkap dan komprehensif. Segala keputusan yang dicapai oleh MKI berkaitan isu kalimah Allah ini nanti akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada mesyuarat yang akan datang, dan dengan itu satu dasar berhubung penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam di negara ini dimuktamadkan. Titah baginda. Baginda turut bertitah memandangkan isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam merupakan isu yang sensitif di kalangan penganut agama Islam di Malaysia serta melibatkan penggunaan kalimah Allah oleh sebahagian orang Kristian di negeri Sabah dan Sarawak ini. Kajian yang teliti perlu dilaksanakan dengan mendalam dan dimuktamadkan segera dengan penuh hikmah dan tanggungjawab. Selain isu kalimah Allah turut dibangkitkan dalam mesyuarat ini adalah isu berkenaan penggubalan undang-undang Islam di bawah enakmen negeri, pembangunan industri halal, pendidikan Islam, perpaduan umat Islam dan juga kaedah penetapan permulaan tarikh bulan Ramadan dan Syawal. Baginda Sultan turut menyeru supaya negeri-negeri yang masih belum menganggotai MKI dapat menyahut pelawaan dan menganggotai platform musyawarah MKI ini secara rasmi. Suka beta mengingatkan bahawa MKI adalah sebuah institusi yang mendapat perkenan Majlis Raja-Raja bukan sahaja dari segi penubuhan, malah dari segi keahliannya. Keanggotaan utama dalam MKI adalah daripada wakil negeri-negeri yang memainkan peranan yang amat penting di dalam menyelaras hal ehwal Islam. Justru itu, beta amat berharap agar negeri-negeri yang masih belum menganggotai MKI dapat menyahut pelawaan dan menganggotai platform musyawarah MKI ini secara rasmi, titah baginda. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan pimpinannya akan memastikan pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan negeri dilaksanakan seperti mana yang dihasratkan oleh Majlis Raja-Raja. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani. Semoga usaha yang dilakukan ini akan mengambil pendekatan inklusif agar memberikan manfaat dan dapat dirasai oleh seluruh rakyat.
hikmahnya dinikmati pula oleh seluruh Muslim dan bukan Muslim. Sesungguhnya Islam itu universal, milik semua yang bernama Muslim. Tiada pemilikan eksklusif mana-mana pihak. Justru sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, ayuh kita bersama menjunjung dan terus memartabatkan kedudukannya di tempat yang tertinggi. Namun jangan sesekali kita lupa untuk meraihkan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam selagi mereka tidak memerangi atau melakukan sesuatu yang boleh mengganggu gugat ketenteraman negara. Jangan pula kita menjadi penunggang agama sendiri demi mengejar kuasa dan kedudukan. Kekalkan keharmonian dan kesejahteraan, kerana itu ajaran yang dianjurkan oleh Rasul Junjungan. Pengajaran modul 40 hadis Imam Nawawi yang akan dilaksanakan di sekolah awam bagi mendidik generasi muda memahami ajaran Islam sederhana seharusnya diterima dengan positif oleh semua kaum. Namun, Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan dikatakan membantah sekeras-kerasnya pengenalan buku modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama SMKE dan sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Melalui suatu sidang media yang diadakan Jumaat lalu, Timbalan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Tong Kiong berkata parti tersebut bersedia membawa isu itu ke mahkamah sekiranya perlu demi menegakkan kedaulatan undang-undang negara dan membela hak orang bukan Islam. Tegas pemimpin Perikatan Nasional itu, ketidakterlibatan murid-murid bukan Islam perlu dinyatakan secara hitam putih kerana perkara itu serius. Beliau juga mendakwa kononnya buku modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi adalah bertentangan dengan undang-undang negara dan dasar pendidikan negara. Yang bertanding sebagai calon di bawah tiket Perikatan Nasional pada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri ke-15 yang lalu mendakwa pihaknya gusar dengan usaha-usaha Islamisasi melalui pendidikan yang dilakukan oleh Kerajaan Madani. Selain mempertikaikan pengenalan penggunaan tulisan Jawi sebelum ini, pihaknya turut mempersoalkan kewajaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengislamkan seorang saudara baharu di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang baru-baru ini. Sebelum ini, isu Jawi, sekarang hadis 40 Imam Nawawi. Islamisasi melalui pendidikan ini membimbangkan orang bukan Islam. Ditambah lagi dengan Perdana Menteri Anwar mengislamkan seorang India. Ini amat membimbangkan, katanya. Biro Pendidikan Angkatan Muda Keadilan Malaysia berkata bantahan Majlis Perundingan Malaysia untuk Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikhisme dan Taoisme atau MCC BCHST sebelum ini terhadap modul itu amat tidak wajar kerana hadis hanya akan diajar kepada murid yang beragama Islam sebagaimana mata pelajaran pendidikan Islam. AMK Malaysia melalui Biro Pendidikan Pusat AMK menyambut baik langkah dan seruan Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah ini adalah selaras dengan konsep Malaysia Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-10 yang menghormati agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia serta sejajar dengan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan. Kami mengajak semua pihak terutamanya mereka yang bukan beragama Islam untuk berpandangan positif dan mengambil sikap optimistik terhadap pengenalan modul baharu itu. Semangat Malaysia Madani amat diperlukan dan dialu-alukan dalam usaha menyatupadukan semua kaum serta memupuk nilai keharmonian dalam kehidupan seharian di kalangan masyarakat majmuk di tanah air tercinta kita, kata AMK dalam satu kenyataan. Tegas AMK bantahan melulu terhadap pengajaran keagamaan Islam yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan hanya akan meningkatkan suhu ketegangan kaum yang tidak diperlukan dalam membina Malaysia yang harmoni. Sebagai rakyat Malaysia, kami yakin pemecahan dan perpecahan hanya akan merugikan masa depan generasi mendatang. Oleh kerana itu, kami menggalakkan sokongan terhadap usaha yang baik ini yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kata kenyataan itu. DAP yang diratib mengancam kedudukan Islam dilihat menyokong sepenuhnya cadangan ini tanpa halangan kerana bagi mereka itu hak orang Islam. Kenapa mereka perlu masuk campur? Manakala gerakan yang bersekutu dengan PAS dalam Perikatan Nasional yang kononnya sedang membela Islam yang terancam membantah keras sehingga ingin dibawa ke mahkamah. Jelas, pembelajaran hadis 40 itu tidak ada kena-mengena secubit pun dengan para pelajar bukan Islam yang kepanasan sangat itu. Kenapa? Sekejap, jom channel nak tanya, mana suara Parti Islam yang melalak kononnya membela Islam dan sibuk mencucuh puntung kebencian terhadap DAP selama ini? Nampaknya PAS diam seribu bahasa di mana suara PAS yang dikatakan sedang berjuang habis-habisan untuk umat Islam.
Kenapa tidak melontarkan pendirian anda? Di mana pula suara Haji Hadi tentang isu ini? Takut kena boikot dengan gerakan? Atau takut impian cukup jumlah tergendala? Di mana pula suara salahkan para walaun? Takut gerakan tidak bagi undi untuk calon PN ke? Kata nak bela Islam, tapi peliknya semua benda kena mendapat restu pihak yang terang-terangan melawan Islam. Pengenalan tulisan Jawi yang menyokong DAP yang menentangnya gerakan. Pembelajaran hadis 40 yang menyokong DAP yang menentangnya juga gerakan. Yang pernah melawan dengan mencabar enakmen syariah Kelantan di mahkamah juga gerakan. Ya, gerakan yang kini bercium mulut dengan PAS. Ini bukan rekaan. Ini satu fakta yang anda boleh dapatkan di hujung jari. Kononnya haram sokong Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan kerana ada DAP. Tetapi wajib sokong Perikatan Nasional walaupun ada gerakan yang terang-terangan menentang Islam jika ingin masuk syurga. Itulah buruknya naratif politik hina Perikatan Nasional, busuknya kejahatan sentimen yang dibawa PAS, parti penunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.